nampak dia berhubung dari tempat ni ke tempat ni ke tempat tu. So itu kita panggil sebagai rangkaian. Okay. So kalau awak nampak peta, kalau kita tengok dekat, kalau awak naik train, so awak nampak peta, itu adalah rangkaian. Jadi apa kaitan dengan dengan bentuk graf? Kalau kita plotkan dia dekat kita plotkan dia ikut tempat tu, so awak akan nampak dia dalam bentuk graf. Okay, bukan bentuk graf yang selalu awak jumpa lah, graf garis lurus semua tu. Okay, ni bentuk graf baru. Okay. So, rangkaian. Okay, 5.1 rangkaian. Okay, dia kata awak dah belajar waktu tahun 5. So, saya tak tahulah awak ingat ke tak lagi benda ni. Okay, so point yang awak perlu tahu dalam rangkaian adalah graf, okay, bucu, tepi, rangkaian. Okay, so yang ini contohnya lah kalau kita plotkan laluan stesen kereta api tu. So, kita akan nampak dalam bentuk macam ni lah. Okay, so yang ini kita namakan dia graf. Okay, iaitu suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain. Okay, bintik tu ini. So yang ini kita panggil sebagai bucu. Kita wakilkan dia dalam bentuk bintik. Okay, bucu ni contohnya kalau ni kita kata dia Damansara. Okay, yang ini apa? Bandar Baru Sungai Buloh contohnya. Okay. So tepi tu apa? Tepi tu adalah garis yang mengaitkan ataupun menghubungkan antara bucu. So garis yang menghubungkan antara bucu-bucu kita panggil sebagai tepi. Okay, rangkaian. Okay, yang inilah adalah rangkaian. Sebahagian dari graf dengan keadaan bucu dan tepi yang mempunyai sifat tersendiri. So awak kena tahu point dia bucu yang mana, okay, tepi yang mana. So bucu kita wakilkan sebagai bintik. Okay, tepi adalah garis yang menghubungkan antara bucu. Okay, kalau kat sini ada 3 tepi lah. Maknanya 3 garis yang mengaitkan antara 3 bucu. Okay, so hari ni kita akan belajar pasal graf mudah dulu. Okay, graf mudah hanya melibatkan bucu dan juga garis lurus saja. Okay, dia tak ada garis lengkung ke apa. So kita belajar hari ni pasal graf mudah. Okay. So kita tengok muka surat 131. Okay, nanti kita pergi kat sini balik. Okay, so kita buka muka surat 131. Okay. So daripada graf tu awak kena keluarkan V, awak kena keluarkan E, awak kena keluarkan darjah. Okay, so V tu apa? V mewakili bucu ataupun bintik. Okay, so V mewakili bucu. Okay, macam mana awak nak keluarkan dalam bentuk, nak keluarkan dia, kita buat dalam bentuk set. So set ni kita dah belajar sebelum ni bab 4. Okay, macam mana nak tulis unsur dalam set? So kena ada kurungan, kena ada koma. Okay, so V tu apa? V ialah bintik ataupun bucu. Okey, E ialah apa? E ialah garis yang menghubungkan antara titik bucu-bucu. So E ialah garis yang menghubungkan antara bucu. So D apa? D ialah bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. So formula untuk D adalah yang ini. Okay, DV sama dengan 2E. So D tu apa? D darjah. V tu apa? V tu bucu. So bentuk ni apa? Yang ini adalah jumlah. Okay, jumlah darjah sama dengan 2E. Okay, jadi so daripada graf mudah ni kita kena keluarkan apa? So kat sini awak kena keluarkan V. V tu apa? V adalah bucu. So kat sini ada berapa bucu? Untuk contoh satu ni. So ada berapa bucu? Ada 6 bucu. Jadi V kita buat dalam kurungan sebab kita nak senaraikan bucu yang terdapat dalam graf mudah ni. So bucu pertama 1, 2, 3, 4,
5 dan juga 6. Okey, mewakili titik ataupun bintik yang terdapat dalam graf. So ada 6 bintik, kita panggil sebagai bucu. So 1, 2, bintik 1, bintik 2, bintik 3, bintik 4, bintik 5, bintik 6. Okey, so ini bucu. So kalau dia tanya NV, N tu maksud dia bilangan. So jadi ada berapa bilangan bucu dalam graf mudah ni? So yang awak nyatakan ada 6. Okay, so pertama awak kena nyatakan bintik ataupun V. V tu adalah bintik. Ada berapa V dalam graf mudah kat sini. Okay, yang kedua adalah E. E tu apa? Garis yang menghubungkan bintik-bintik tersebut. Okey, contohnya bintik 1 dia boleh berhubung dengan 2, boleh berhubung dengan 5. So kita keluarkan dia. Jadi 1, 2, 1, 5. Okey, so E yang pertama dalam kurungan. So dalam kurungan, okey, pasangan yang pertama antara bucu 1 dan bucu 2. So tutup kurungan. Okey, 1 juga boleh berhubung dengan bintik 5. So 1, 5. Maknanya E ni kita nyatakan garis yang menghubungkan antara bucu apa dengan bucu apa. So ada berapa garis dia, so kita kena nyatakan bucu apa yang berhubung dengan garis tersebut. Okey, so kalau 2 boleh berhubung dengan apa? Dengan 3. Okey, 2. So 2,3. Lepas tu 2,4. Okey. 3 boleh berhubung dengan apa? So 3 dia dah sama. 3 dengan 2 tak payah. Okey, 3 dengan 2 tak payah sebab dah sama 2, 3. Jadi dia hanya berhubung dengan 4. 3, 4. Okey. So kenapa kita tak buat 3, 2? Sebab 2, 3 tu dah ada. Okey, jadi titik 4 pula. Titik 4 boleh jumpa dengan apa? 5. Yes, 5. Dia boleh jumpa dengan 2, dia boleh jumpa dengan 5. Tapi dengan 2 kita tak payah buat sebab kita dah buat 2, 4. So 4, 5. Okey, titik yang terakhir? 6. 5, 6. Dia buat ke bawah kalau tak muat. So 5, 6. Okey. Okay, so ada lagi tak titik yang NE? So ada berapa NE? Ada 7. So ada 7. Okay, boleh V, E dan juga E. Okay, yang ketiga adalah D. Okay, bila D bilangan darjah, so D dia nak cari bilangan darjah. So awak dah kena ingat formula jumlah D dalam kurungan V sama dengan 2E. So dia nak cari bilangan darjah bagi bucu. Jadi E kita dah dapat berapa bilangan E? Kita dapat 7. So masukkan saja dalam persamaan sama dengan 2 darab 7. So kita dapat sama dengan 14. So bilangan darjah sama dengan 14. Okay, bilangan darjah ni sebenarnya adalah ni bilangan garis yang kita boleh keluarkan. Yang ini yang macam kita tak payah ulang. So bilangan darjah ni contohnya 1, 5, 1, 2. So 2 boleh pergi 1, 2 boleh pergi 4, 4 boleh pergi 2. Maknanya setiap titik tu dia buat garis. So kita dapatlah bilangan darjah sama dengan 14. Okay, formula dia adalah bilangan darjah sama dengan 2E. So ini adalah formula dia. Okay, ini adalah formula dia. So bilangan darjah sama dengan 2E. 2 darab E. Okay, boleh? Boleh, cikgu. Okay, so seterusnya soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2. Okay, yang ini kita hanya buat graf mudah dulu ya. Okay, so soalan nombor 2.
Okay, so dia akan cari V. Okay, berapa V? So apa unsur dalam V? V bucu cikgu. V bucu. Jadi ada bucu 1 sampailah bucu 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so berapa bilangan bucu dia? NV sama dengan 7. Okay, kita kira unsur yang dalam V. Okay, yang kedua. Cari apa? E. Okay, so apa pasangan yang kita boleh buat? So apa? Antara bucu apa dengan bucu apa? 1 dengan 7. Okay, 1, 7. Okay, ada lagi 1? Tak ada. Okay, so Tak ada. lagi? 2, 7. Okay, 2, 7 lagi? 2, 6. 2, 6. Okay, ada lagi 2? Tak ada. Okay, lepas 2, 3. So 3 boleh buat dengan apa? Dengan 6, lepas tu dengan 3, 4. 3, 6, koma, 3, 5 boleh, koma, dalam kurungan 3, 4. Okey, ada lagi tak 3? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya 4. So 4 boleh buat dengan apa? 4, 3. 4, 3 kita perlu buat tak? Tak. Tak payah sebab kita dah ada 3, 4 ni. Okey, nombor yang sama tak payah berulang lagi untuk ini. So lagi 4, 5. 5. Okey, 4, 5. Okey, ada lagi tak yang tak disebut? Tak ada dah. Okay, so tak ada. Okay, jadi kita tutup kurungan. So ada berapa E? Ada 7 cikgu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So E ada 7. Okay, lepas cari E kita cari apa? Cari D. Darjah. Formula D. Cari darjah. Jadi jumlah darjah sama dengan apa darab apa? 2 darab E. So 2 darab apa? 2 darab 7. So kita dapat bilangan darjah sama dengan 14. Okey, kalau kita keluarkan semua, kita senaraikan semua yang berulang pun kita kena senaraikan. So kita akan dapat 14 darjah. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey. Okay, apa V dia? 7 cikgu. So V 7, cara nak tulis dia dalam kurungan macam awak buat kata tanda set. So ada A, B, C, D, E, F dan juga G. Okay, so NV dia ada 7. Okay. E dia, apa pasangan E dia? D dengan F. So kita buat A dululah. So A dengan A dengan B. apa dia? Apa dengan apa? A dengan B. A dengan B. Okey, lagi? A dengan G. A dengan G. Okey, lagi? B dengan C. B dengan C lagi? C dengan G. C dengan G lagi? C dengan D. C dengan D lagi? D dengan F. D dengan F. Okey, dalam kurungan D dengan F. G lagi? dengan F. D dengan F dah? Oh, G dengan F. Okey, G dengan F. So D dengan E? D dengan E. Buat satu-satu dulu. D dengan E. Okey, lepas tu E dulu. E dengan F. E dengan F. Okey, lagi? F dengan G. Okey, so kita dapat E dia. Jadi berapa bilangan E dia? 9. E dia sama dengan 9. Okey, bilangan darjah. So formula bilangan darjah jumlah D dalam kurungan V sama dengan 2 darab E. So kita dapat 2 darab 9, kita dapat sama dengan 18.
Okay. So 3 benda. Bucu, tepi dengan darjah. Okay, formula dia awak kena ingatlah 2 darab E. Maknanya kita kena tahu garis tu dulu baru kita boleh jawab soalan. Okay, so ini 3 point yang awak perlu tahu. Okay, seterusnya. Yang ni kita belajar pasal graf mudah je dulu ya. Okay, contoh yang keempat. Okay, dia bagi benda ni. Dia dah bagi bucu, dia dah bagi E, tepi. Dia dah bagi garis yang menghubungkan bucu-bucu tersebut. So, daripada sini, awak kena bentuk, kena keluarkan graf mudah. Okay, daripada bucu yang diberi dan daripada garis yang E yang dia dah bagi, garis yang menghubungkan antara bucu-bucu. So, awak kena keluarkan sendiri graf mudah tersebut. So, kat sini dia boleh bermacam-macam bentuk graf ikut awak punya yang awak nampak lah. Okay, so first kali kita kena buat dia punya bucu lah. Okay, jadi bucu dia ada berapa? Okay, contohlah kita nak susun macam ni. 1, 2, so 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Contoh awak nak susun bentuk macam ni. Okay, asalkan semua garis tu awak boleh hubungkan antara bucu tersebut. Okay, so 1 jumpa 2. Okay, 1 jumpa 2. 1 jumpa 4. Okay, 1 juga boleh jumpa 5. Okay, settle. 1, 2, 1, 4, 1, 5. So, 2, 3 pula. 2, 3, 2, 4. Okay. Yang terakhir, 3, 4. So, kita boleh dapat bentuk macam ni. So, kalau awak tengok dalam buku teks, dia tunjuk gambar lain kan. Jadi awak boleh dapat apa-apa bentuk asalkan awak hubungkan semua titik atau semua garis yang dia bagi. Okay, so kalau awak tengok dalam buku teks jawapan dia lain. Okay, kalau jawapan cikgu lain. So mungkin awak pun dapat lain asalkan bucu, semua bucu ada. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So semua bucu ada. Lepas tu awak hubungkan bucu dengan bucu ikut yang dia dah keluarkan kat situ. Okay, boleh? Faham? Faham cikgu. Okay, so kita tengok contoh 5. Okay, kita tengok contoh 5. PQRSTU. Okay, jadi ada berapa bucu kat sini? Ada 4. 5. 6. 6. Dah. 6. Okay, jadi macam mana? Buat titik dulu. Okay. So titik dia tak kisah. Asalkan awak boleh hubungkan semua garis yang dia bagi. So P, Q, R, S, T, U. Okay, contohlah cikgu nak buat titik ni. So kita buat pertama P dengan U. So P jumpa U. Lepas tu P jumpa T. So P jumpa T. Okay, ada lagi P? Tak ada. So kita buat pula Q dengan T. So Q jumpa T. Q jumpa S. So Q jumpa S. Okay, ada lagi? Tak ada. So kita buat RS pula. R jumpa S. Lepas tu R jumpa U. So R jumpa U kita dapat macam ni. Okay. So graf cikgu dapat macam ni. Mungkin graf awak akan dapat bentuk lain kalau awak susun bucu dia berlain. Okay, boleh? Faham? Asalkan awak boleh gabungkan semua garis yang dia keluarkan. Awak boleh gabungkan titik dengan titik garis yang dia dah keluarkan ni. So ini adalah graf mudah. Kita tengah belajar graf mudah dulu. Okay, so yang awak perlu tahu cara nak lukis graf mudah ikut garis yang dia dah tetapkan. Garis yang menghubungkan bucu-bucu yang telah ditetapkan. Okay, so ini graf mudah. Okay, yang terakhir, dia bagi macam ni. So dia kata, tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. So bilangan darjah ni dia dah berikan. Maknanya titik ni, contoh 3, apa maksud 3 ni? Okay, maknanya satu titik
boleh buat 3 garisan. Ini maksud dia. Okey, apa maksud 2 ni? So, satu titik boleh buat 2 garisan. Okey, maknanya dia dah keluarkan benda ni, dia nak suruh awak lukis. Macam yang ni. Cumanya dia tak keluarkan dia. Maknanya awak boleh dapat betul bilangan garis. Jadi first sama ada nak tentukan sama ada dia buat tak graf mudah tu, awak kena masukkan dalam formula dulu iaitu bilangan darjah di V sama dengan 2E. Okey, jawapan akhir kena dapat nombor genap. Okey, nombor genap. Kalau dapat nombor ganjil, kita tak boleh, bukan darab, tambah. So kita kena tambah ni, okay, tambah semua bucu ni, okay, jumlah bucu ni, tambah semua jumlah garis ni, jawapan akhir mesti dapat nombor genap. Okay, kalau dapat nombor ganjil, graf, kita tak boleh lukis graf macam ni. So kita tak boleh lukis graf yang macam ini. Okay, dia kena jawapan dia kena nombor genap saja sebab formula yang kita dapat daripada bilangan darjah kan, DV sama dengan 2E, nombor dia hanyalah boleh dapat nombor genap saja. So kalau jawapan hasil tambah semua ni dapat nombor ganjil, so kita tak boleh lukis graf. Okay, faham? Jadi kalau kita tambah 3 campur 2 campur 2 campur 1 campur 3 dapat berapa? 11. 11. So nombor ganjil. Jadi tak boleh lukis graf. So tak boleh lukis graf. Okay. Sebab apa? Dia mesti genap. Okay. Kita tengok B pula. Boleh tak lukis graf? So 2 campur 1 campur 1 campur 3 campur 3 campur 2. Okay, dapat berapa? 12. Okay, dapat 12. Okay, kita boleh lukis graf. Okay, cuba kita graf. Berdasarkan yang dia bagi. So, ada berapa bucu kat sini? 6. Ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma garis dia ada banyak. So yang ini memang awak kena cuba jaya lah. So kita contohlah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kita buat yang 2 ni. Maknanya garis titik pertama, bucu pertama boleh jumpa 2 saja. Contoh. Okay, ni kita buat je dulu. Okay, titik kedua boleh jumpa sekali sahaja. Okay, titik kedua boleh jumpa sekali sahaja. Jadi, kita tak boleh lah. Jadi, awak kena susun bentuk ni. Awak kena susun titik ni supaya boleh buat ikut yang dia dah bagi ni. Garis, bilangan garis yang dia nak. Okay, boleh? Faham? Itulah kita buat ini. So, 1, 1, okay. Cikgu try buat yang 1, 1 dulu. Okay, so titik ni 1. Kita namakanlah senang. Okay, so AF 1. Awak boleh buat juga yang ni 1. Contohlah kita dah buat 1, 1. Okay, so 1, 1. Maknanya sekejap, mana saya nak buat 1 ni. Okay, yang ni memang awak kena buat orang kata cuba jaya lah. Sini. Okay. 1 sini. Jadi 1 settle maknanya ni dah tak boleh pergi jumpa siapa-siapa. B pun dah tak boleh jumpa siapa-siapa. Okay, so
kita kena hubungkan antara CFED saja. Sebab ni maknanya dia boleh buat satu garisan saja. So cikgu buat antara A dengan A tak boleh jumpa siapa-siapa, dia boleh buat jumpa satu je, so AF. Okay, B pun hanya boleh jumpa F saja. Okay, so kita buat yang nombor 2. So nombor 2 dah settle F sebab dia dah boleh jumpa F dengan B. Kalau kita buat satu. Okay, tapi nanti tak boleh, dia punya graf tak bersambung. So kita buat 3. So F dah jadi 3. Okay, jadi 3 lagi. C pergi ke F, C pergi ke E, C pergi D. So kita buat 3. Okay, F boleh pergi ke 1, 2, 3. Okay, so yang 2. Okay, kalau sini ada berapa? Cukup tak? Dia punya ni 2, 1, 1, 3, 3, 2. So 1, 1 ada tak terlebih? Saya terlebih satu garis. So 1, 1, 1, 2, 3 untuk F. 1, 2, 3 untuk D. So 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Okay. So graf dia boleh jadi macam ni. So tengok 2. So kalau kita buat, okay, ni bentuk yang saya boleh nampak. Okay, 2. So 2 antara titik apa, antara garis apa je? D, macam ni. So DE, DC. Okay, 1 antara AF dengan BF. 3 antara FA, FB, FC. So 3 lagi EF, EC, ED. Okay, saya terlebih satu lagi 3. So yang ini awak memang kena banyak kali try lah. Kalau awak terus nampak, awak boleh terus ni. Lebih kurang macam cara nak lukis dia. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Okay, yang ini maknanya titik tu awak kena susun. Lepas tu awak kena buat ikut yang dia nak ni. So dia nak macam ni. Kena berarti okay, dia lebih 1 ada saya lebih 3. So tak boleh. So maknanya awak kena buat point tu, awak kena susun point tu supaya kita boleh dapat serupa macam yang soalan nak. Maknanya kalau saya ni dia terlebih 3 lah, dia terlebih 3 macam ni. Iaitu yang ni. C saya buat CF, CE, ni. Jadi dia ada terlebih 3. So tak boleh lah, maknanya awak kena susun titik ni ikut yang soalan nak. Okay. Boleh? So yang ini adalah graf mudah. Maknanya awak kena tahu V, E dan juga D bilangan darjah, pucu, garis dan juga bilangan darjah. Awak kena tahu lukis ikut syarat yang dia nak. Okay, yang ketiga awak kena tentukan sama ada dari bilangan darjah yang dia bagi boleh tak buat graf. Awak kena ingat hasil tambah mesti nombor genap. Okay, sebab formula dia pun 2E. Kita dapat nombor akhir jawapan genap. Okay, lepas tu awak kena susun ikut serupa macam yang soalan bagi. Okay, ini adalah pasal graf mudah. Okay, so soalan latihan dia, cuba tengok muka surat. Okay, so tengok muka surat 134. Okay, 134. Kita buat graf mudah je dulu. So soalan nombor 1. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 5. Okay, 135. 135 ni pasal graf mudah. Okay. So cuba buat 1, 3 dan juga 5. Soalan 1, soalan 3 dan juga soalan 5. Okay, untuk kerja rumah awak. So boleh?
Faham tentang graf mudah? Faham. Boleh tak? Boleh cikgu. Saya rasa yang masalah mungkin waktu lukis tu je. Bila lukis dia tak bagi apa ke apa. Yang tu yang awak kena cuba banyak kali lah. Kalau awak terus nampak, awak boleh terus lukis. Okay, so sampai sini saja. Okay, so sampai sini saja. Saya tadi tersangkut-sangkut ke dengan korang? Suara cikgu ada sekat-sekat. Okay, nanti saya bagi balik video ni untuk korang tengok ni lah kalau tersekat-sekat lagi. Okay, so sampai sini saja. Jadi kerja rumah awak 5.1A muka surat 134, soalan 1, 3 dan juga 5. Okay, so